Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassaddid lisani bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesihatan dan kekuatan iman. Setelah kita sama-sama menunaikan salat berjamaah, salat maghrib berjamaah, maka kita duduk dalam majlis ilmu. Siapa yang duduk di dalam majlis ilmu ibarat dia duduk di taman-taman syurga. Dan siapa yang menunggu antara satu waktu ke satu waktu, contohnya waktu maghrib dengan waktu menunggu waktu isyak, diistilahkan taqarrub ila Allah, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maka kita dapat menyambung kuliah kita yang berpandukan kitab Indahnya Solat Berjamaah, yang kuliah kita yang terakhir pada 3 bulan 9 yang lepas, ya, muka surat 153, muka surat 153, ya, insya-Allah. Sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjaran kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup, ada yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada sahabat-sahabat kita yang telah pergi terlebih dulu daripada kita, mudah-mudahan Allah rahmati dan diletakkan tempat orang yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sambungan apa? Ini kita baca sebentar dulu tertib bacaan surah, ya, ketika dalam solat, tertib bacaan surah. Lalu kita sambung seterusnya nanti. Okey. Soalan, adakah surah yang dibaca pada rakaat kedua ialah surah yang menyusuli surah yang dibaca pada rakaat pertama menurut tertib Al-Quran dalam masyhab dan mazhab dalam Al-Quran, ya. Okay. Jawapannya, menjawab soalan ini saya bawakan kesimpulan Imam An-Nawawi dalam masalah ini dalam kitabnya Al-Tibyan fi adab hamalah Al-Quran, ya. Ini halaman 49. Para ulama memilih pendapat yang menyatakan bahawa seseorang itu perlu membaca surah dalam salat menurut tertib Al-Quran. Maksud menurut tertib Al-Quran iaitu mengikut susunan dia, ya. Tak boleh kita belak-balik kata yang akhir kita baca dulu, kemudian belakang kita baca kemudian. Contoh, ya, tak boleh lah. Contoh ibarat macam kita baca surat Wadduha. Wadduha kita baca dulu sepatutnya. Tapi kalau kita baca Alam nasrah laka sadrak dulu, lepas tu Wadduha rakaat kedua, itu makruh, ya. Dia mesti sekejap susunan dia. Wadduha baru alam nasrah laka sadrak, ataupun kul ya ayyuhal kafirun baru qul huwallahu ahad, contoh, ya.
surah Ikhlas. Agak-agak susah, tak ingat mana yang apa. Kita baca Qul Huwallahu Ahad rakaat yang pertama, rakaat kedua baca lagi Qul Huwallahu Ahad. Apa? Tak salah. Pun boleh. Okey. Jadi dia nak disusun seperti mana saya baca tadi surah Al-Baqarah kan. Baca 5 ayat dulu Al-Malawi, lepas tu saya sambungnya balik tu. Innal ladzina kafaru sawa'un, itu sambungannya tadi. Tu boleh sambung. Okey. Tu yang dia. Tapi kalau baca innal ladzina kafaru, saya baca itu dulu, lepas tu rakaat yang kedua alif lam mim, berarti tidak boleh. Ya, tak boleh. Makruh hukumnya. Pasal apa ni? Berkata bertindih katakan. Okey. Maka selepas membaca surah Al-Fatihah, dia akan membaca surah Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya menurut susunan surah, ikut susunan surah tadi. Ya, keadaan ini sama ada ketika dia berada dalam solat maupun di luar solat. Dan luar solat pun kita kena baca ikut susunan ni dah. Kalau kita mengaji tadarus mesti dari alif lam mim dulu. Surah Al-Baqarah dulu baru Al-Imran, takkan baca Al-Imran baru Al-Baqarah. Itu mengikut susunannya. Sehingga sebahagian para ulama mazhab Asy-Syafi'i berpendapat bahawa jika dia telah membaca surah An-Nas pada rakaat pertama, maka dia hendaklah membaca surah Al-Baqarah. Contoh macam ni, kerana betul itu kira membalik, itu kira yang penghujung sekali. Ya, An-Nas ini boleh, Qul a'udzu birabbin nas itu kita boleh baca dulu pun boleh. Ya dah. Tapi biasanya kita itu selalu imam-imam baca sebelum dia takbiratul ihram kan. Okey. Sebahagian para ulama mazhab Asy-Syafi'i mengatakan lagi bahawa apabila seseorang itu membaca suatu surah, maka disunatkan untuk membaca surah yang menyusulinya selepas itu. Sebenarnya apa solat yang berurutan. Ya tak? Kalau boleh kita baca dengan berurutan. Tapi kalau nak melangkah, itu meloncat ke hadapan, itu dibolehkan lagi. Ya, bolehkan lagi. Tapi sebaik-baiknya ikut urutan tadi lah. Okey. Jadi menyambung ayat tadi. Okey. Perkara ini berdasarkan kepada tertib dan susunannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti mempunyai hikmah. Mencari hikmah, oleh itu keadaan ini perlu dijaga dan dipelihara. Namun dalam beberapa keadaan yang dikecualikan oleh Rasulullah SAW, keadaan ini dibenarkan, seperti contoh solat subuh di pagi Jumaat, contoh ya, apa dia, surah As-Sajdah kita baca rakaat pertama, baca surah As-Sajdah ya. Dan dalam rakaat pertama, manakala surah Al-Insan dibaca dalam rakaat kedua, kan itu memang terus Sajdah dulu kan, memang Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fi, itu ayat yang keberapa, surah yang keberapa tu lupa saya ya. Lepas tu hal ataka al-insan, baru apa yang di penghujung hal ataka al-insan ya. Okey. Tak boleh kita baca hal ataka al-insan baru kita sujud surah As-Sajdah. Itu pada pagi Jumaat contoh. Solat sunat 2 hari raya, surah Qaf, tapi jarang orang bawa lah ni ya. Surah Al-Qaf dibaca, itu surah Al-Qaf itu berapa ayat tu? 45 ayat. Takkan baca tu ni lagi orang yang apa, jamaah ya tak? Okey.
dibaca dalam rakaat pertama manakala surah Al-Qamar. Al-Qamar tu berapa puluh ayat tu pun banyak tu, dibaca dalam rakaat kedua. Tapi biasa imam-imam baca ayat pendek, qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, atau wadduha, ya, alam itu surah ayat-ayat lazim saja, ya. Tapi ini digalakkan kalau sekiranya solat sunat hari raya, maka kalau kat sini larilah jamaah, ya. Tak tahan nanti. Dia tak menunggu apa, tak menunggu khutbah, ya tak? Habis solat, salam-salam, balik. Mana? Pasal tu rugi kita. Kalau solat 2 hari raya, Aidil Fitri, Aidil Adha, lepas solat kita balik, rugi kita, ya, rugi. Pasal dalam solat Aidil Adha, Aidil Fitri, dia solat dulu, didulukan, lepas tu baru khutbah dia. Lain hari Jumaat khutbah dulu, baru solat. Kadang orang tak faham, dah dia datang masbuk, mana? Lepas datang masbuk, apa? Dia datang, kita dah solat dah, sampai khotib dah khutbah. Lepas khutbah semua balik kan. Dia kata, tak solat ke hari ini, dia kata. Solat saya tak solat ke, pasal dia pun tak tahu. Malah setahun sekali, setahun 2 kali, ya tak? Dia tak faham. Okay. Jadi oleh itu dengar. Oleh kerana ketika zaman Rasulullah SAW dulu, solat Aidil Adha, Aidil Fitri, semua suruh turun. Wah, imam muslimah yang dalam uzur pun suruh turun. Pasal ketika itu Rasulullah bersolat di padang tempat itu. Tujuannya supaya bukan untuk solat, untuk mendengar khutbah tadi. Pasal khutbah itu adalah fardu ain, mendatangkan pembelajaran kat situ. Tapi solat itu adalah sunat, ya? Solat itu adalah sunat, maka dia diarahkan semua suruh turun. Okay. Lalu kalau sesiapa, macam tempat saya selalu, saya sebelum solat tu kata muslimin muslimat, kata lepas solat ni nanti janganlah terus balik, tunggulah khutbah, dengarlah khutbah. Khutbah ni yang banyak pahalanya, ya, mendatangkan pahala. Pasal kat situ ada pembelajarannya kat situ, ya, diistilahkan fardu ain. Okey. Kalau yang sunat tadi, solat tadi hanya sekadar sunat sahaja. Okey. Kalau tidak, kita rugi. Okey. Solat sunat qabliyah subuh, surah Al-Kafirun dibaca dalam rakaat pertama qabliyah subuh, ya. Manakala surah Al-Ikhlas dibaca dalam rakaat kedua. Itu kalau nak buat solat surah kedua. Rugi kita kalau tak menggunakan solat. Sebenarnya bukan qabliyah tu, diistilahkan solat sunat subuh. Pasal dia tak ada ba'diyahnya, jadi tak adalah qabliyahnya, ya dah. Pasal itu dia solat sunat subuh. Kadang orang tak faham, solat sunat fajar mana dia, itulah dia. Solat sunat subuh, itulah dia, ya dah. Kadang orang tak tahu membezakan solat sunat fajar, solat sunat subuh. Dan solat fajar ni mana? Solat subuh lah. Kadang orang tak faham. Nah, jadi itu pasal apa? Sesiapa yang menggunakan solat sunat subuh sebelum subuh, bermakna kebaikannya seisi dunia, dia mendapat kebaikan seisi dunia ni. Rugi kita tak apa, ya. Dan solat subuh berjamaah ibarat kita beramal ibadah sepanjang malam. Ibarat kita sepanjang malam, rugi tak apa, ya tak? Okey. Salat sunat witir, surah Al-A'la dibaca dalam rakaat pertama, surah Al-Kafirun dalam rakaat kedua, dan surah Al-Ikhlas
Al-Falaq serta An-Nas dalam rakaat ketiga. Contoh. Ya, itu boleh baca. Ini panduan-panduan untuk solat witir, ya, solat raya, solat subuh, solat sunat subuh dan sebagainya. Muka surat 153 kan? Ya. Muka surat 153. Okay. Solat sunat witir ialah surah Al-A'la dibaca dalam rakaat pertama, surah Al-Kafirun dalam rakaat kedua, dan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq serta An-Nas dalam rakaat yang ketiga tadi kita baca, ya. Tetapi sekiranya surah-surah Al-Quran dibaca menyalahi ketetapan sama ada tidak mengikut surah yang dibaca dan menyelangi beberapa surah, atau tidak mengikut tertib seperti membaca suatu surah dalam rakaat pertama kemudian membaca surah sebelumnya dalam rakaat berikutnya, maka kedua keadaan ini diharuskan. Hal ini kerana terdapat banyak aksar ya, yang menunjukkan perkara tersebut berlaku, seperti perbuatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Beliau telah membaca surah Al-Kahfi dalam rakaat pertama solat subuh dan surah Yusuf dalam rakaat kedua. Boleh itu dilakukan oleh Sayyidina Umar. Okay. Diharuskan, ya, sebaik-baiknya mengikut urutan dia. Okay. Begitu juga suatu riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila beliau diberitahu tentang seseorang yang membaca Al-Quran secara terbalik kerana depan dulu baca baru ke belakang, ya, menjadikan surah di hadapan dibaca terlebih dahulu berbanding surah di belakang. Lalu beliau menjawab, itulah orang yang diterbalikkan hatinya. Dia kata terbalikkan hatinya. Pasal itu setengah ulama mengatakan makruh kita baca sebelum demikian. Jadi ibarat kat sini apa yang mengatakan Rasulullah itu adalah sebagai orang yang dibalikkan hatinya. Jadi kita kena mengikut susunan terus, ya, susunan ayat itu tadi. Meloncat tak mengapa, meloncat, melangkai. Jangan ke depan menghundur ke belakang, tak boleh lah. Meloncat undur ke belakang, ya. Walaupun Sayyidina Umar pernah membuat sedemikian, tapi kat sini maka Rasulullah tidak membenarkannya. Hal ini kerana perbuatan itu akan menghilangkan kemukjizatan Al-Quran dan melenyapkan hikmah tertib susunan ayat-ayatnya, ya. Jadi takut dikhawatiri cacaan Al-Quran tidak memahami Al-Quran, dan begitu juga susunan ayatnya tidak tersusun, ya. Balik patah balik dulu, terus patah balik itu. Contoh, ya, mula-mula kita baca surah Al-Mirraj rakaat pertama, lepas tu Al-Baqarah pula, itu kan balik-balik, ya tak? Sekarang susunan surah Al-Baqarah baru Al-Imran, contoh, ya. Okay. Oleh hal ini, kerana perbuatan itu akan menghilangkan kemukjizatan Al-Quran dan melenyapkan hikmah tertib susunan ayat-ayatnya, ya.
Jadi bintang pukang lah, tak tersusun ayatnya, ya. Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan daripada Ibrahim An-Nakhai, dan Imam Malik dan Anas bahawa kedua-duanya tidak menyenangi perkara tersebut, tetapi mengajar kanak-kanak membaca Al-Quran bermula daripada surah di belakang hingga surah di hadapan. Ia tidak dilarang kerana bertujuan untuk memudahkan hafalannya, ya. Maksudnya kalau kita mengajar, boleh kita daripada depan dulu lepas ke belakang, tak mengapa, padahal untuk memudahkan apa. Tetapi itu dalam pembelajarannya, dalam pelajaran. Tapi sebaik-baiknya kita selalu mengajar memang dari bawah ke atas. Tapi kalau nak mengulang balik, boleh dari atas ke bawah, turun ke bawah pun boleh, ya. Itu sebagai pembelajaran, bukan disebagikan satu amalan ataupun ketika dalam solat. Imam menebuk bacaan, maksud, ya, imam menebuk bacaan. Faham apa yang menebuk bacaan? Ya, menebuk bacaan, contohlah macam susunan surah ni, ayat lazim ni, misalnya wadduha dulu kan, lepas wadduha, lepas tu saya terus baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan dia menebuk melangkah berapa ayat, beberapa surah tadi kan. Qul a'udzu birabbil falaq dah terlangkah, Lila fi Quraisy dah terlangkah kan. Ibarat menebuk-nebuk. Itu masih boleh dia pasal berlainan ayat. Yang tak boleh lagi ni, yang tidak digalakkan menebuk. Contoh tadi saya baca Alif Lam Mim, ya, 5 ayat terus berturutan kan, innal ladzina kafaru. Tapi kalau saya tadi meloncat daripada ayat tu, innal ladzina kafaru, itu dinamakan menebuk-nebuk ayat, ya. Okey. Pada hari ini ada dalam kalangan imam suka membaca surah secara menebuk bahagian tertentu daripada Al-Quran. Kadang-kala disebabkan surah kurang arif dengan syarat-syarat menjadi imam. Mereka telah mengabaikan beberapa faktor yang sangat penting dan perlu diambil berat oleh imam. Antaranya adalah seperti berikut: memanjangkan bacaan, bacaan surah, ya. Itu tak silap saya sudah dibincangkan dalam kita menjadi imam. Surah yang panjang-panjang tu baca ketika kita bersendirian tak mengapa. Ketika kita jadi imam, kita lihat siapa makmum kita, ya. Tetapi dalam mesin SOP COVID-19 ni, dalam SOP tak boleh baca surah panjang-panjang, tak boleh. Kan dulu saya bawa bertasbih semua kan, maka kat sini sementara ini kita kurangkan dulu, nak bertasbih, tasbihlah sendiri, ya lah. Itu saja. Itu mana dalam SOP, ya. Pasal kami ni dilatih sebagai imam tu kena jaga tu. Dah. Okey. Walhal kalau kita solat maghrib, solat subuh, kita disunatkan sebelum berpindah tempat duduk kita, sebelum kita disunatkan baca la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kan? 10 kali. Lepas tu Allahumma jirna minan nar 7 kali. Maghrib, selepas solat maghrib ataupun solat subuh, itu disunatkan.
Tapi oleh kerana dalam keadaan sedemikian, maka kita tinggalkanlah yang ini tidak mendatangkan mudarat dan tidak merosakkan apa itu saja. Dalam keadaan inilah SOP ni tadi. Ya tak? Itu syukur alhamdulillah dapat berjamaah lagi. Ya, kalau mengikutnya ini pun tak betul juga kan? Kena rapat-rapat. Ya, pasal itu kalau kita terima waktu biasa ni istau sufufakum. Ya, nanti kita suruh rapat-rapatkan sok, luruskan sok dan rapat-rapatkan sok. Sekarang ni hanya suruh luruskan sok saja, luruskan betul. Ya, kemudian isi ruang yang ditentukan. Kalau tidak, kalau kita mengikut dalam berjamaah renggang, pahalanya kurang lah. Tapi dalam keadaan darurat macam ni, maka diharuskan. Okay. Memanjangkan bacaan. Satu, tidak menghabiskan cerita atau kisah dalam satu ayat yang dibaca. Dalam satu ayat yang dibaca tadi tidak dihabiskan dan berhentinya tidak tentu. Ya, berhentinya tidak tentu. Mestilah tempat-tempat yang ditentukan. Contoh, membaca suatu surah dalam rakaat pertama dan surah yang menyusulinya pada turutan Al-Quran dalam rakaat kedua tadi. Ya, itu yang disuruh. Maksudnya, katakan surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman selalu saya suka bawa berapa ayat tu Ar-Rahman. Lepas tu nanti saya sambung lagi. Dia punya sambungan tu betul, tak ada meluncat. Ya tak? Bermakna ikut susunannya tadi. Okay. Ini membaca suatu surah dalam rakaat pertama dan surah yang menyusulinya pada turutannya, iaitu Al-Quran dalam rakaat kedua tadi, sebagaimana susunan tadi lah. Ya, yang pertama, rakaat kedua kena sambungan dia tadi. Kalau tidak diistilahkan menebuk. Di sini saya bawakan kata-kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Asubah wa an Najhair di bawah kaedah ni. Saya baca Rumi ni kurang sikit, lebih apa baca Jawi. Okey, ya. Makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Maksudnya sesuatu perbuatan yang lebih banyak dilakukan maka akan menghasilkan banyak kelebihannya. Ya, maka apa sesuatu yang perbuatan yang lebih banyak dilakukan maka akan menghasilkan banyak kelebihannya. Okay. Tetapi Imam As-Suyuti mengecualikan pembacaan surah panjang tetapi tidak dihabiskan dengan berkata. Beberapa gambaran terkeluar daripada kaedah itu. Keempat, bacaan surah yang pendek dalam solat lebih utama berbanding bacaan sebahagian daripada surah sekalipun ayatnya dalam pertengahan surah panjang, dalam pertengahan surat panjang, sebagaimana yang dikatakan oleh Mutawali. Hal ini kerana perbuatan tersebut merupakan perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam pada kebiasaannya. Ya? Oleh itu, marilah kita kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan membiasakan diri membaca surah-surah yang lengkap ketika menjadi imam.
Maksudnya tidak tebuk-tebuklah. Ini okey. Jadi susunan tadi dia tebuk-tebuk. Jika kita ingin membaca sebahagian daripada surah-surah panjang, kita hendaklah memastikan agar tajuk yang berkaitan dengan ayat-ayat yang dibaca itu mempunyai sempurna dan maknanya tidak bertergantung, bermakna berturutanlah. Fahamlah apa maksud kat sini kan? Bermakna kalau kadang-kadang kita suka baca, nak baca ayat panjang tapi berhentinya tak betul, tergantung ayat tu. Kan? Jadi bukan nak kira sedap saja, yang kena yang betul. Okey. Adapun solat seseorang diri seperti solat tahajud, witir, solat hajat dan sebagainya, kita boleh memanjangkannya mengikut keinginan kerana itu yang lebih utama. Saya katakan demikian berpandukan kepada hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna minhum da'if was-saqim wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dalam kalangan kamu menjadi imam salat kepada orang ramai, maka ringankanlah solat dengan memendekkan bacaan. Sesungguhnya dalam kalangan mereka terdapat orang yang lemah, orang sakit dan orang tua. Apabila salah seorang dalam kalangan kamu solat seorang diri pula, maka panjangkanlah solatnya mengikut kemahuannya. Okay. Kalau sendiri nak panjang-panjang, nak ambil satu juzuk, satu rakaat pun silakan. Kalau sendiri-sendiri. Kalau kerja jadi imam nanti, jangan ambil satu juzuk, habis nanti tak ada orang lagi. Nanti rakaat pertama satu juzuk, rakaat kedua satu juzuk, dua juzuk, semua habis ya. Lari nanti. Lalah. Okey. Ada apa pertanyaan? Ada apa pertanyaan? Pasal SOP ni tak boleh lebih. Maksud tu dia hanya beberapa masuk waktu lepaskan tajuk. Itu tak tahu yang kat sini. Ini yang sebagaimana ya, samalah kan. Wilayah Selangor pun sama juga. Pasal kalau selalu dulu saya di masjid azan dilakukan, berhenti, lepas tu saya baru buka soalan. Ada. Tapi sekarang tak boleh, oleh kerana dalam SOP ni ya, jadi maka 5 minit sebelum azan saya berhenti buat soalan. Tapi ini tadi dah azan, tak apa, saya minta maaf lah ya. Jadi saya buka soalan juga, rugi tak ada kalau tak ada apa. InsyaAllah mudah-mudahan cepat-cepat kita sembuhlah ya. Sembuh segala apa yang macam ni, dapat kita balik semula ya, dapat bebas semula. Sama-sama kita berdoa. Ada apa pertanyaan? Pasal kita pun akan buat, kalau biasa bukan musim COVID ni, apa SOP semua ni, kita bila datang lewat, kita nak bermakmum, kita duduk rapat kan.
dalam musim Covid ni kita kena berjarak. Ya. Jadi macam mana imam tu nak tahu kalau imam tu tengah fokus, sedangkan bila apa makmum ni datang jauh kan, 1 meter lah, setengah tu sampai 2 meter. Oh, ini yang kok sorang-sorang lah. Tak ni. Ini imam dengan makmum yang berbeza waktu. Okey. Makmum yang masuk masbuk. Okey. Katakan ini tadi Cikgu imam, sorang-sorang lah. Kemudian tu saya datang masbuk kan. Jadi jangan sebagai makmum, saya lantik Cikgu sebagai imam. Maka kita duduk ambil tempat yang belakang yang telah ditentukan, jarak tu tak lama, kemudian saya takbir dengan kuat lah, nak menunjukkan bahawa Cik Zul tahu saya ni nak ikut Cik Zul. Itulah. Jadi saya kata Allahu Akbar. Cik Zul pun tahulah, oh ada orang masuk. Jadi Cik Zul kena niat jadi imam. Kan? Jadi tak dapatkan pahalanya. Kalau Cik Zul tak nak niat jadi imam, saya terus juga. Cik Zul terus juga saya ikut tak Cik Zul tak dapat fadilat berjamaah, rugi. Okey? Boleh? Ada apa lagi? Ustaz, Ya. minggu lepas ada cerita pasal tamak inam. Ya. Okay. So sekali bacaan dalam rukuk tu, adakah tu dikira tamak inam ataupun kena berhenti seketika dikira tamak inam? Okey. Setiap bacaan, ini pun terasa saya kalau nak rujuk balik kan, saya selalu buat soalan ni, siapa tahu? Ustaz Don. Kan? Memang saya setuju. Ada yang saya setuju, ada yang setengahnya tak setuju. Tapi yang benda ini memang saya setuju, memang betul. Contoh, dalam rukuk tadi kita bertasbih kan, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kena berhenti baru kita. Contoh sebab gambaran ya. Okay. Saya rukuk, setengahnya orang yang tahu dan nak mengejar mata Allahu Akbar ya, rukuk lagi ni Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami'allahu liman. Berarti saya tidak sempurna. Asal saya tak habis lagi tadi. Nah, saya terusin apa? Walaupun apa tadi, walaupun ketika rukuk saya berhenti. Dalil dalam bacaan sekurangnya Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami'allahu liman hamidah. Baru kita boleh Rabbana lakal hamdu. Kadang sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Pun tak sempurna. Ya dah. Jadi tamak-ninah tu tidak sempurna. Kebanyakan orang solat cuma kualiti dia, laju. Solat sunat pun laju. Kadang-kadang saya baca Fatihah tak selesai, karena orang depan saya dah nak masuk rakaat yang kedua. Pun ada juga. Boleh jadi dia tak baca doa iftitah. Sedangkan walaupun doa iftitah tu sunat, sedangkan solat sunat juga adalah isi kandungan macam solat wajib juga, maka dikira solat muakkad juga, kecuali kita masuk masbuk. Pasal masuk masbuk ni ada kalanya dia akan baca doa iftitah. Contoh, saya masuk masbuk kat sini, tiba-tiba imam dah baca surah, saya pun Allahu Akbar. Lepas tu saya baca doa iftitah. Imam rukuk, saya Fatihah satu ayat tak ada, maka jadi haram doa iftitah. Jadi apabila masbuk, kecuali orang masbuk aja yang tidak disunatkan baca apa? Doa iftitah. Doa iftitah tu bagi Imam Syafi'i diistilahkan sunnah muakkad. Pasal apa? Doa iftitah, iftitah, pembuka. Doa pembuka, iftitah, membuka tadi. Itu dia apa? Jadi kita bacalah. Anda. So zikir tu bukan Ya. tamak lah. Ya. Bacaan zikir tu bukan punya tamak ninah.
Mana? Bacaan zikir. Tasbih tadi. Tasbih tadi. Kena berhentilah baru angkat tangan, baru bangun. Ini kita belum selesai. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sama angkat tangan, sama bangun dengan membaca. Mana tamadinah? Contohlah ini tadi. Pasal tu kadang orang lalu, memang saya cukup setuju pada ada Ustaz Don yang masa dia tu. Pasal selalu saya dijumpa, cuma satu aja persisian faham saya dengan dia satu. Masalah apa? Jamak qasar hari Jumaat. Tu. Dia kata lepas Jumaat kita ikut solat Jumaat kan. Lepas tu asalnya dia boleh buat 2 rakaat. Pasal saya tanya, apa pendapat dia? Dia kata pendapat guru dia. Tapi pendapat guru dia tentu ada alasannya, sebab-sebabnya. Kan? Pendapat guru saya tak boleh. Sebab kita ketika takbiratul ihram solat Jumaat tadi, kita dah niat untuk jamak kan? Dengan asal sekali kan? Dah, dengan asal. Dah, satu. Maka kita dah niat lagi satu. Walaupun solat Jumaat itu 2 rakaat, tapi hakikatnya 4 rakaat. Pasal al-khutbataini rak'ataini minadz zuhur. 2 khutbah adalah 2 rakaat daripada solat zuhur. Satu. Yang keduanya pula, kalau saya masuk masbuk, dah tahiyat akhir solat Jumaat tu, saya niatnya apa? Solat Jumaat juga kan? Usolli fardhu Jumati rak'ataini, makmuman dia kata Allahu Akbar. Lepas tu saya duduk tahiyat. Imam salam, saya buat berapa rakaat? 4 rakaat. Tak boleh buat 2 rakaat. Walaupun tadi ada perlu berubahnya, tak perlu. Ada pasal alasan itulah. Kata guru saya, yang guru dia kata cuma gitu boleh, itu aja. Boleh, jadi itu Allah Allah. Itu ada 2 pendapat terpulang. Jadi macam dia pegang guru dia macam tu, saya pegang guru saya. Guru saya dulu Allah yarham, Datuk Ishak Barong. Yang sama pendapat dengan dia, Allah yarham, Datuk Hasanuddin Al-Hafiz. Pasal tu saya banyak video saya, dia punya ketika angkat tangan takbiratul ihram. Kenapa? Takbiratul sunat angkat tangan ketika angkat tangan ni apa? Mazhab hanya 3 saja. Ketika takbiratul ihram, ketika nak rukuk, ketika iktidal. Tapi bagi Imam Syafi'i tambah satu lagi ketika bangun dari tahiyat awal. Tu dia. Sunat. Nak dapat pahala lebih, lakukanlah. Tak nak, tak lakukan. Sah tak seorang? Sah. Antara sah tak sah, saya tak berani cakap. Kesempurnaan saya sebut. Kita nakkan sempurna. Sah tak sah tu Allah punya kuasa. Ada? Hati dia dah apa kan? Tapi kesempurnaan. Jadi kita ni biarlah kita berkualiti. Pasal di Yaumil Mahsyar solat yang ditanya dulu. Kalau solat sempurna, semua baru selesai semua. Apa yang kita buat dikira. Kalau solat tak sempurna, tak buat solat lagi, habislah, hancur. Pasal tu buatlah solat. Solat lantang. Tapi kalau orang yang solat betul-betul solat, dia boleh mengisi apa maksud solat lantang tadi. Solat adalah sidik. Orang tu benar, siapa benar orang tu. Siapa benar. Lam itu lemah lembut orangnya. Tak lemah lembut orangnya. Baru takwa. Datangnya takwa. Solatnya benar, sesuatu betul, sidik lemah lembut, maka ketakwaan itu ada. Dengan isteri pun takwa, dengan suami pun takwa. Ada? Itu dia. Nah, pasal yang isteri takut. Yang isteri takut.
Dan Haji takut. Bukan takut, isteri menakutkan. Okey, itu dia ya. Itu. Jadi biarlah solat kita yang betul, yang sempurna. Okey. Biar kita solat pada waktunya. Pada waktunya macam mana maksudnya? Pasal tu dalam surah Al-Mu'minun, apa yang dimaksudkan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Apakah situ mengatakan bagi orang-orang yang khusyuk, solat sempurna tu orang yang khusyuk. Tadi bagi orang yang tiasyuk maka sisir kan, lagwa. Jadi kat mana kita datang? Dulu saya suka baca surah itu, ayat itu, ya lah. Macam ni saya berhenti seketika pasal COVID, SOP. Ya, okey. Okey. Ada apa lagi pertanyaan? Tak ada. Bila kita masuk Ustaz, katalah saya datang lewat, imam dah sujud. Adakah saya nak tunggu imam tu naik dulu ataupun sebaik-baiknya saya terus Terus sujud. Tapi sujud tak ada rakaat tadi kan? Tapi terus sujud itu elok. Takbir tadi dulu, takbir rukun ihram dulu. Bukan terus sujud Allahu Akbar. Gitu. Tumakninah aja. Sekadar subhanallah, lepas tu Allahu Akbar terus sujud. Tu elok. Ya? Boleh. Ya? Okey. Muslimah ada nak tanya? Tak ada. Okey. Okey, setakat ini dulu dapat saya beritakan. InsyaAllah kita sambung minggu hadapan, insyaAllah. Ya? Sambung minggu hadapan. Maka setakat ini dapat saya sampaikan. Tadi sampai mana ya? Ayat Rahmat. Ayat Rahmat dan ayat ajab belum ya. Ayat apa ni? Menebuk bacaan tadi ya. Ya. Ayat Rahmat. Last itu. Ayat Rahmat dan ayat azab. Oh ni soalan ni. Bapa ayat Rahmat. Okay. Tak apa. Saya ambil adanya minggu depan kita sambung ayat Rahman balik ya. Hari ini 10. Okey. Saya mohon diberi maaf salah silap saya terkasar baca terlajak kata yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidan hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syarri wa tarfa'una biha inda ma'al darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairi fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wash syafa'ata li majlis. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.